Lawatan Perdana Menteri ke New York berjaya buahkan hasil. Hapuskan kerenah birokrasi, permudah urusan pelabur asing. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jangan bertangguh. Kelulusan segera berkaitan mempercepat kemasukan pelaburan termasuk kecepatan mendapatkan dokumen-dokumen diperlukan disifatkan penting untuk bersaing menarik kemasukan pelabur. Perdana Menteri berkata kaedah terbaik perlu direalisasi kementerian terlibat, antaranya Kementerian Dalam Negeri. Tegas beliau, tindakan pantas diperlukan kerana ia merupakan suatu persaingan. Mesyuarat Kabinet akan membincangkan berhubung isu spesifik mengenainya. We cannot delay because we're living in a very competitive period, competitive world. You delay by 6 months, there's another country that have proven 2 months, and you lose out. Because of this lackadaisical and attitude, the country lose, and that's the point that we must continue to monitor. Tambahnya, usaha menarik pelaburan dalam negara amat bergantung kepada keupayaan di peringkat penjawat awam yang menjalankan tugas dan memproses permohonan dengan cekap. Ia faktor yang menentukan Malaysia berada di baris hadapan dalam usaha itu. Datuk Seri Anwar memberitahu media Malaysia di New York. 3 segmen lawatan kerja Perdana Menteri ke New York akan diikuti dengan tindakan susulan sekembalinya beliau dan Menteri Kabinet terlibat ke tanah air. Menyampaikan kenyataan negara di pentas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA, sesi tanpa henti, mesyuarat bilateral dan pertemuan perniagaan disifatkan pencapaian memuaskan dalam lawatan ini. Laporan Norianti Nordin di New York, Amerika Syarikat. Kandungan kenyataan negara yang tegas menyentuh isu antarabangsa terutamanya berkaitan kepentingan keselamatan Palestin, Rohingya serta gesaan penyelesaian konflik Rusia-Ukraine mendapat pujian dan diraikan negara-negara yang mempunyai pandangan selari dengan Malaysia. Dia tengoklah kalau negara Islam, negara berkembang, itu senanglah kalau kenyataan kita tentang soal Palestin, soal Afghanistan, soal Islamofobia, Eropah, itu lebih senang sikit dengan kenyataan kita mengenai Ukraine. Walaupun kenyataan kita itu tidak mewakili pandangan Barat kerana kita memilih untuk menggesa kedua-dua pihak Rusia dan Ukraine berunding mencari penyelesaian yang adil bagi kedua-dua negara ini. Kedua-dua pemimpin negara Islam ini akan mengepalai sendiri beberapa pertemuan dan perbincangan mengenai Islamofobia yang akan diatur. Selain Turki, kesempatan hadir di New York ini dimanfaatkan untuk mengukuh perbincangan dengan melakukan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran Syed Ibrahim Raisi, Perdana Menteri Iraq Muhammad Shia Al-Sudani, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Juga mengadakan pertemuan dengan Duta Khas Presiden Amerika Syarikat mengenai iklim John Kerry dan dengan Pengerusi Eksekutif Extractive Industries Transparency Institute Helen Clark. Fokus mengembangkan ekonomi negara pula dibuat melalui pertemuan perniagaan dan sesi penerangan bersama syarikat-syarikat Fortune 500 yang merupakan barisan syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat berdasarkan pendapatan fiskal mereka. Juga sesi interaktif bersama Invest Malaysia New York yang mengkhusus kepada pelaburan dan suku. Tentunya saya mahu buat terbaik untuk negara, tapi saya bernasib baik kerana pasukan yang bekerja sama ada saya kata Kementerian Luar atau Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa telah membuat beberapa persiapan yang awal, dan semua agensi kita yang lain, MIDA dan Bank Negara, Suruhanjaya Security. Jadi bila kerja sebagai itu pasukan, kita lihat hasilnya baik. Menurut beliau, pelibatan semua ini akan memanfaatkan negara pada masa hadapan.
Penglibatan aktif Malaysia di sesi ke-78 Perpunyaan Agong PBB jelas menunjukkan komitmen negara ke arah mengetengahkan isu-isu berkepentingan kepada Malaysia dan juga komuniti antarabangsa. Malaysia juga akan terus menggesa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk memainkan peranannya sebagai organisasi antarabangsa utama yang diberi mandat untuk mengekalkan keamanan, keselamatan sejagat, hak asasi manusia dan pembangunan antarabangsa. Noretin Nordin, RTM, New York. Hubungan baik antara ASEAN dengan Amerika Syarikat dan China perlu diperkasa demi memperkukuh ekonomi serantau. Soranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dilihat sebagai langkah yang bersifat pragmatik dan komprehensif. Pensyarakanan Hal Ehwal Politik, Dasar dan Pengajian Antarabangsa UUM, Muhammad Syukri Syaib berkata langkah itu perlu disusuli dengan diplomasi ekonomi yang bersifat mampan dan optimis. Ini penting bagi mendepani isu antarabangsa yang perlu ditangani menerusi rundingan secara rasional antara negara berkenaan. Gesaan Malaysia supaya ASEAN sentiasa mengekalkan hubungan akrab, hubungan baik antara Amerika Syarikat dan juga China adalah merupakan satu langkah strategik. Dasar luar kita yang bersifat berkecuali dan juga pada masa yang sama ialah kita menekankan aspek pragmatik. Kita harus menekankan hubungan luar yang berkesan demi kepentingan Malaysia dan juga ASEAN itu sendiri. Dalam konteks ini kita melihat bahawa dalam acuan politik ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa, penekanan ke atas hubungan baik multilateral dan hubungan baik secara bilateral merupakan satu aspek penting kepada ASEAN untuk survive. Semalam, Perdana Menteri menyarankan ASEAN mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat dan China ketika beliau diwawancara stesen penyiar CNN di New York. London, tuan rumah kolokium timbang tara antarabangsa yang ketiga dan terakhir esok. Kolokium pertama diadakan di Kuala Lumpur manakala yang kedua di Sabah membincangkan pelbagai isu berkaitan kes tuntutan kumpulan Sulu. Kolokium sehari akan diadakan di International Arbitration Resolution Centre. Antara fokus perbincangan isu syarikat litigasi yang boleh menggugat kedaulatan sesebuah negara daripada premis tuntutan bentuk perdagangan. Selain itu, cabaran bidang kuasa dalam timbang tara pelaburan, kesan tuntutan pelaburan terhadap kedaulatan dan keutuhan negara serta peranan pembiayaan pihak ketiga. Kolokium akan turut berkongsi kepakaran dan pengalaman negara-negara peserta menerusi penilaian akademik secara mendalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said akan menyampaikan ucap tama. Manakala Menteri Luar, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dijangka menyampaikan ucapan penutup. Kementerian Pendidikan KPM telah membuat persiapan untuk semua sekolah dalam menghadapi musim banjir menjelang hujung tahun ini. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPM sentiasa berhubung dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan bekerjasama dengan dalam menghadapi sebarang kemungkinan termasuk bencana banjir. Kita sentiasa bersedia sebab ini adalah tanggungjawab rutin kita dan dengan kerjasama dengan ADMA, Jawatankuasa Penyelaras juga sudah pun berbincang dan juga pusat pantauan banjir di KPM juga telah bersedia dan kerjasama kita dengan ADMA ini adalah antara persediaan terbesar yang biasa kita buat, maknanya menuju ke musim tengkujuh dan persiapan lain berkaitan dengan bencana banjir khususnya. Tambah beliau, KPM sudah menyiapkan sebahagian besar mekanisme termasuk sekolah-sekolah yang akan terlibat dengan pusat pemindahan sementara PPS sekiranya diperlukan. Semalam, 3 negeri iaitu Perak, Sabah dan Sarawak telah dilanda banjir melibatkan ratusan bangsa terpaksa dipindah ke PPS. Dalam perkembangan lain, mengulas isu guru menghukum pelajar. Fadlina menegaskan KPM mempunyai garis panduan untuk perkara itu. Jelas beliau, setiap guru yang ingin menghukum pelajar harus mempunyai 2 orang saksi. Kita ada
sebenarnya kita ada garis panduan. Yang kita nak sekarang ini adalah patuhi garis panduan tersebut, ya. Jadi kita sentiasa akan pertegaskan semula dan kita mahu semua pihak memastikan bahawa garis panduan ini dipatuhi. Semalam kita dah luncurkan 2 garis panduan penting, garis panduan pengurusan kes buli dan juga gangguan seksual. Jadi selepas ini sidang ataupun sesi libat urus akan diperhebatkan untuk memastikan isu-isu seperti ini dapat kita tangani dan khususnya memberikan kecaknaan bagaimana proses dan garis panduan itu perlu dipatuhi. Sebelum ini, sebuah NGO mencadangkan setiap guru yang ingin menjatuhkan hukuman terhadap pelajar harus mempunyai seorang saksi. Jumaat lepas, seorang guru sekolah rendah dilaporkan telah menampar pipi kiri seorang murid selepas berang tidak menemukan surat yang dikendaki dalam kejadian di sebuah sekolah di Klang, Selangor. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022. Stream secara percuma di mana-mana sahaja untuk menyaksikan kesemua acara secara langsung di 6 saluran melalui pautan laman web sukanAsia2022.rtm.gov.my. Segala aksi perjuangan, kemaskini pencapaian dan jadual siaran acara harian akan dimuat naik di pautan ini. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Bersama berita perdana, pembiayaan kewangan untuk perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS perlu dipermudah dan diperluas. Penganalisa Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, ini membolehkan perusahaan terlibat menjana lebih pendapatan, mendatangkan pelaburan yang lebih berkualiti dan lebih berdaya tahan. Itu antara harapan bersempena Belanjawan 2024. Yang pertamanya menyediakan lebih banyak dana yang mudah diakses oleh peminjam, bukan hanya terhad kepada sektor institusi kewangan saja, contohnya seperti agensi. Yang kedua, suburkan sektor pembiayaan alternatif seperti P2P, crowdfunding, private equity dengan membantu dan mengawal selia supaya kadar charge yang lebih kompetitif. Ke arah tersebut juga beliau berkata kerajaan disaran untuk melakukan intervensi bagi mengukuhkan pelaksanaan tersebut. Selain itu, akses bagi pembiayaan hijau kepada PMKS juga dilihat membantu menambah baik perusahaan dan sejajar matlamat pembangunan mampan negara. Beliau turut menyarankan penurunan cukai perniagaan bagi syarikat berkaitan digital dilaksanakan untuk tarik lebih ramai pelabur berkaitan. Menjelang musim tengkujuh yang dijangka bermula bulan depan, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, bekalan barangan keperluan termasuk makanan tidak terjejas meskipun berdepan ketidaktentuan harga pasaran. Whatever it is, kita mesti memberi makanan based on apa yang kita biasa beri, seperti biasa. We cannot afford to cut down. We can't afford because itu kerajaan paksa aturlah, atur sendiri. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan Hari Jantung Sedunia 2023, anjuran Yayasan Jantung Sarawak di Kuching. Datuk Seri Nancy turut memaklumkan bantuan telah disalur di PPS yang kini diaktifkan akibat banjir di Sarawak, Sabah dan Perak. Beras tempatan kembali menjadi pilihan susulan kenaikan harga beras import. Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Kelantan, Dato' Aimi Yusof berkata, beras tempatan yang dikeluarkan Pertubuhan Peladang Kawasan lebih berkualiti tinggi dan bebas kimia selain dijual dengan harga lebih murah. PPK Kangkung dengan rasminya dipilih dan dilantik oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui pihak Kawaslia sebagai panel pemborong program khas beras putih tempatan. Jadi maknanya di samping kita juga ada sumber sendiri daripada padi yang kami kisarkan di kilang sendiri, kami juga akan mendapat support supplier daripada panel yang dilantik oleh pihak Kementerian Pertanian, dikawal oleh pihak Kawaslia sebanyak 200 metrik tan sebulan secara
Mengulas lanjut, beliau berkata 4 hingga 6 tan padi boleh dikeluarkan bagi keluasan 0.4 hektar sawah dalam jelapang, manakala 3 tan untuk sawah di luar jelapang. Sementara di Terengganu, Fama membekalkan 3,000 kampit beras putih tempatan 10 kg dengan jualan harga kawalan RM26 sekampit. Ia diagih ke lebih 30 daripada 38 outlet atau usahawan agrobazar kedai rakyat Fama di seluruh negeri berkenaan. Jelas Timbalan Pengarah Fama Operasi Negeri Terengganu, Ahmad Rafi'i Musa, bekalan beras putih tempatan berjumlah 30 tan itu adalah untuk edaran seminggu. Bekalan beras diperoleh daripada salah satu pengilang beras tempatan di simpanan sementara di 2 pusat operasi Fama yang terletak di Besut dan Kuala Terengganu. Kita edarkan kepada outlet-outlet usahawan agrobazar kedai rakyat Fama. Kita agihkan tu lebih kurang anggaran 50 beg setiap agrobazar kedai rakyat tersebutlah. So kita sarankan supaya pembeli-pembeli atau pelanggan ni beli 1 beg untuk setiap keluarga ataupun 1 beg seorang lah. Sebanyak 57.2 juta ringgit peruntukan tambahan disalur kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Perlis bagi pelaksanaan projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi. Sebelum ini, JPS Perlis menerima 127 juta ringgit bagi pelaksanaan 3 projek melibatkan tebatan banjir serta pemulihan empangan dan sungai melalui rolling plan pertama hingga ketiga RM ke-12. Di samping itu, sebagai kesetiaan untuk menghadapi musim monsun timur laut dan mengurangkan impak kejadian banjir pada penghujung tahun ini, JPS turut meluluskan peruntukan Jabatan Negeri Perlis berjumlah ringgit Malaysia 2.5 juta bagi pelaksanaan kerja-kerja kecemasan di luar jangka. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia peringkat kebangsaan bertemakan alur air dalam komuniti di Denai Larian Pengkalan Asam Kangar.